Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Ismail, matrik nombor 263708. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan isu semasa yang berlaku di Malaysia, iaitu di mana kita terdengarlah yang mana kita ada mendengar bahawa Sabah dan Sarawak ini akan ditukarkan menjadi wilayah. Sebelum ini Sabah dan Sarawak dikenal pasti sebagai negeri Sabah dan Sarawak, tetapi ianya telah ditukarkan menjadi wilayah Sabah dan Sarawak. Okey, sebelum tu kita kena pastikan dululah perkataan wilayah ni secara resminya ia merujuk kepada wilayah Sarawak, wilayah Sabah dan wilayah Persekutuan. Tetapi maksud wilayah Sarawak dan Sabah ni adalah berbeza daripada wilayah Persekutuan yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Tetapi wilayah Sabah dan Sarawak ini apabila diterjemahkan, ia menjadi Sarawak and Sabah Regions. Jadi perkataan wilayah ini kita boleh diterjemahkan kepada dua istilah lah yang membawa maksud berbeza, iaitu territory dan region. Region mengikut konteks ayat lah. Walaupun orang kata Sarawak dan Sabah ni dipanggil sebagai wilayah, tetapi ia merupakan negeri dalam erti kata state yang mempunyai pentadbiran masing-masing di bawah Persekutuan Malaysia. Walaupun sebelah negeri dalam semenanjung Malaysia juga adalah state, tapi kuasa mereka ni tidaklah sebesar yang dipegang oleh Sarawak dan Sabah seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Okey. Dalam kata lain juga, istilah wilayah ni dia merujuk kepada kawasan berkenaan, yang mana kawasan berkenaan ni lebih rendah daripada negeri, tetapi istilah bagi wilayah Sarawak dan Sabah ni adalah lebih tinggi daripada negeri-negeri di semenanjung dalam konteks penubuhan Malaysia. Apabila tersebar berita bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hendak mengadakan kunjungan rasmi ke Sarawak, banyak pihak mengharapkan ia bukan sekadar lawatan politik semata-mata, tetapi ia membawa khabar gembira kepada Sarawak. Apatah lagi, ia merupakan lawatan pertama selepas beliau merasmikan Hari Malaysia di Sibu pada 16 September 2020. Dalam lawatan tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak bukan negeri lagi tetapi lebih tinggi daripada negeri, iaitu disebut sebagai wilayah. Wilayah yang dimaksudkan dalam konteks penubuhan Malaysia ada 3 wilayah, iaitu Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu yang bercantum membentuk persekutuan 58 tahun lalu. Hal ini tidak bererti ia tidak setara dengan negeri lain di semenanjung, sebab itu ia disebut wilayah. Untuk kita faham akan maksud dan implikasi semua istilah itu dalam konteks sistem politik, sistem konfederasi ialah sistem pemerintahan yang kerajaan persekutuan mempunyai kuasa yang lebih rendah berbanding kuasa kerajaan negeri atau wilayah. Okey, Malaysia mengamalkan sistem federalism atau persekutuan, yang mana persekutuan ini dibentuk hasil ikatan atau perjanjian sukarela antara pihak yang terbabit dalam pembentukan negara. Okey, kita perlu ingat bahawa dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63, Persekutuan Malaysia ini dibentuk oleh Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada 11 buah negeri, negara Sabah, negara Sarawak dan negara Singapura. Kita perlu sedar bahawa Sabah dan Sarawak ini ia disebut sebagai wilayah kerana kedua-duanya ialah dua buah wilayah atau negara yang berdaulat. Dari segi ini, 3 wilayah yang ada ketika ini selepas Singapura tidak lagi bersama-sama Malaysia pada tahun 1965, iaitu rakan sekutu yang sama taraf atau status dalam Persekutuan Malaysia.
So Sabah dan Sarawak ni dua negara dan entiti politik yang bebas, merdeka dan berdaulat pada tahun 1963 sebelum Malaysia dibentuk. Yang penting status Sabah dan Sarawak ini perlu dikembalikan ke kedudukan asal, diiktiraf dan diterima, dan semua haknya yang sewajarnya dinikmati mengikut MA 63, undang-undang atau perlembagaan berkaitan yang perlu diberi. Okay. Hakikatnya kita perlu sedarlah bahawa perlembagaan ini memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah sistem persekutuan seperti diamalkan di Malaysia. Sebenarnya perlembagaan yang baik ialah perlembagaan yang memberi jaminan bahawa setiap wilayah ini mempunyai kuasa autonomi tersendiri yang tidak boleh dicerobohi sewenang-wenangnya oleh kerajaan persekutuan. So, autonomi ni banyak dibincangkan dan disebut-sebut sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dan Sarawak dan Sabah menuntut agar mereka diberi lebih banyak autonomi termasuk dari segi pendidikan. Banyaklah sarjana sains politik termasuk Harvard bersetuju bahawa persekutuan yang berjaya ialah persekutuan yang mempunyai ciri perlembagaan yang menjamin kedaulatan, kuasa autonomi negeri dan terdapatnya imbangan kuasa berdasarkan kuasa kehakiman eksekutif dan perundangan. Okey, setakat itu saja yang saya boleh bagi pandangan lah berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ini digelar sebagai wilayah. Sekian daripada saya. Terima kasih.